عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين بجاه سيدنا محمد خاتم النبيين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، يا أيها المسلمون ويا أيتها المسلمات اتقوا الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, para penuntut ilmu di Dewan Fatimah Az-Zahra, Dewan Masjid Al-Falah YC9 yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi ini dapat kita bertemu dalam kuliah duha kita, yang mana Ustaz ganti Ustaz Zamri Zainal Abidin. Jadi kita berpeluang jumpa 2-3 kali kat bulan ni, pasal duk ganti orang. Bagus juga jadi pengganti ni, dia kerak. Kadang orang main sekali, kita main sebulan 3 kali. Bila penceramah pemain utama tak boleh main, kita main jadi pemain simpanan. Dia kadang pemain simpanan ni dia lebih daripada pemain utama lagi. Pasal apa? Pemain simpanan kadang dia main 3 game, 4 game. Ni dah kita masuk bulan ni pasal 2-3 dah kita bertemu dalam kuliah duha kita. Bagus juga kalau penceramah utama ni dia sibuk. Jadi kita boleh dapat main berjumpa. Jadi tak apalah, insya-Allah mudah-mudahan. Jadi kalau ikut memang Ustaz tak ada apa, ni kebetulan Kak Salwa kalau ikut jadual malam sajalah. Siang tak ada. Tapi dah kerana Ustaz Salwa hubungi semalam, dia kata Ustaz esok free. Kata esok boleh, kalau pukul 10 tu insya-Allah boleh. Dia kata Ustaz mari masjid di Dewan kuliah duha. Insya-Allah kata boleh. Baik, insya-Allah pada pertemuan kita pagi ini, yang pertama sekali kita akan share satu daripada doa Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala anhu. Imam Ghazali ni dia umur pendek saja, 55 tahun. Daripada ulama-ulama tuan-tuan macam Imam Syafi'i, Imam Nawawi, depa ni tak sampai 60 meninggal umat. Tapi tak ada hari orang tak sebut depa. Maknanya lepas depa meninggal, tiap-tiap hari akan orang sebut kod mereka. Orang akan ambil pandangan mereka. Tu makna kata walaupun hidup pendek tetapi ilmu mereka tu berkat. Dia manfaatkan usia dengan ilmu, dia tinggalkan khazanah ilmu. Yang mana khazanah ilmu itulah yang menyebabkan umur mereka panjang. Walaupun umur sebenar pendek, tapi umur dari segi manfaat daripada hidup mereka itu berterusan sampailah ni. Dia kalau ikut meninggal 505 Hijrah. Kita lah ni duk ada 1444 Hijrah. Saya kira berapa tahun dah? 1000 dah kan? Kat 1000, kalau tak 1000 pun 900 lebih. Dia berapa? Tu dia meninggalkan kita 505. Sekarang 1400, tak sampai 1000 lagi lah, 900 lebih. Kalau 1500 baru 1000. Kita bukan 1500 lagi kan, 1444. Tak sampai 1000 lagi. Makna dia meninggal kita 900 tahun lebih. Tapi nama dia masih disebut dan masih dikut dalam kuliah-kuliah ceramah-ceramah ustaz-ustaz seluruh dunia, seluruh penceramah, seluruh da'i, duat, tak kira daripada wilayah mana yang mereka
Afrika kah, India kah, China kah, Malaysia kah, Indonesia kah, mesti akan ambil pandangan-pandangan dia. Maknanya cukup relevan walaupun dia sudah meninggal kita 900 tahun lebih. Nah, baik puan-puan sekalian, di antara yang dia nak share dengan kita, dia nak kongsi dengan kita ialah tips bagaimana nak menikmati kelazatan bersolat. Kelazatan untuk kita merasa manis, sedap, lazatnya solat. Sebab dia kata itu pun termasuk di dalam nikmat yang kita kena cari dalam hidup kita. Terutamanya apabila kita sudah mencapai usia warga emas ni. Bila capai umur-umur emas ni, dia kata sudah pastinya kita memburu nikmat ibadat. Kita mencari kesedapan, kelazatan di dalam melakukan solat. Sebab apa? Sebab dia kata kalau kita tak dapat nikmat itu, bermakna kita belum sempurna nikmat yang Allah bagi kat kita. Makna kena tanya, tepuk dada, tanya diri masing-masing. Aku duduk semayang lah ni rasa apa? Rasa sedap ke, rasa lazat ke, rasa manis ke, ataupun rasa macam beban, satu bebanan, satu benda yang berat, ataupun menikmati dan enjoynya solat itu. Sedap duduk dalam solat, lama kita boleh solat, tak gaduh nak terburu-buru berhenti, cepat-cepat nak tamatkan solat. Kita bermesra dengan Allah di dalam solat. Tu rasa tu yang dia nak share. Umur mati 50 tahun, 55, tapi dah boleh rasa. Sebab tu kita kadang-kadang kena ambil share mereka ni. Sebab kita pun nak share dengan rasa yang mereka rasa tu, mereka nak share dengan kita. Mereka tak mau rasa tu mereka seorang saja yang rasa, tapi mereka kesian kat kita ni. Mereka tolong pula ajak kita macam mana nak boleh rasa nikmatnya macam mereka rasa. Nikmat bermunajat, nikmat dalam solat, sehingga kan mereka boleh khusyuk. Jadi itu pun nikmat yang kita kena buru dan cari. Memburu khusyuk dalam solat. Itu tajuk kita insya-Allah. Yang pertama dia berdoa, Allahumma inna na'udzubika min salatin bila aqlin wala qalbin. Itu nombor satu doa dia. Ya Allah, kami minta lindung denganmu daripada solat yang tanpa akal, tanpa hati. Maksudnya tanpa fikiran, tanpa perasaan. Hadara fiha al-jasad wa ghaba anha al-aqla. Artinya hadir hanya jasad, tetapi hilang akal ketika solat. Tu dia fokus, tumpuan, konsentrasi solat tu. Macam mana kita nak concentrate, nak konsentrasi, kita nak tumpu dalam solat. Tu dia minta doa. Nombor satu dia ajak kita doa. Nombor satu doa. Apa-apa pun doa. Lepas tu baru dia bagi tip. Sebab usaha kita nombor satu doa dulu. Minta dulu ke Allah apa kita nak tu, supaya kita dapat mudah langkah-langkah kita seterusnya. Bermula dengan doa, kemudian visi kita tu, cita-cita doa tu kita minta, ya Allah tolong aku nak dapat solat yang khusyuk, tolonglah aku bagi hadir hatiku, hadir akalku ketika solat. Aku tak mau badan saja yang hadir, tetapi yang lain semua hilang. Akal hilang, hati kita pun hilang, tidak bawa rasa, tak bawa, dan juga hati fikiran kita pun tak bawa ketika solat. Melilau wata. Bila solat, kita melancung dalam solat. Kalau tak melancung, melencong. Lencong pikuk ni, dia lencong pikuk ni, dia ingat itu, dia ingat ini, macam-macam ketika solat. Jadi nak buat macam mana? Kata Al-Hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, ni dia bagi doa.
Kalau tak boleh ingat dalam bahasa Arab tu, kita doa macam mana? Ya Allah, aku minta lindung denganmu daripada solat tanpa akal, tanpa hati. Hadir padanya jasad, hilang padanya akal. Artinya tu nya solat lah. Hadir padanya nya solat. Hadir pada solat itu hanya badan, fizikal. Tetapi akal hilang, tak hadir sama. Absent. Akal di mana? Absent. Yang hadir badan saja ya. Macam kita main kelas ni, kalau akal kita tak main sama, dia duduk balik. Ustaz tanya apa, dia jawab lain. Pasal dia fikir benda lain. Jadi kita penting kita main serta dengan akal, berserta dengan qalbu kita, hati kita. Kalau tidak, tiada manfaat. Kehadiran kita itu tak memberi manfaat. Sebab tak dapat ilmu, tak dapat pahala yang banyak, tak dapat khusyuk, pedoman, hidayah, taufik, kita tak dapat. Apabila kita tak hadir akal dan hati kita bersama. So dia bagi kat kita tuan-tuan, dia pujuk kita. Dia kata, iza lam yastati' al-musalli an yakhsha'a fi jami'i salatih, yanbaghi an yakhsha'a fi salasati mawadhi' minha. Apa dia maksud dia? Siapa mengaji Arab tahu? Tak tahu no? Tak ada seorang yang boleh tangkap maksud dia no? Pasal kita tak boleh faham vocabulary Arab tu. Kalau ada vocabulary Arab sikit-sikit kita boleh tangkap lah no? Tapi pasal apa bahasa Arab kita guna banyak dalam ibadat kita, tapi kita jarang tangkap no? Inggeris kita cepat pula dah no? Pasal bahasa penjajah kot no? Kalau kita kena jajah dengan Arab, kita cepat lah no? Jika Arab belakang kita. Baik. Berkata Imam Ghazali, sekiranya kita tak mampu nak khusyuk dalam semua rukun-rukun solat, dalam semua solat kita tu, cubalah untuk kita khusyuk pada 3 tempat dalam solat kita. Kalau tak boleh khusyuk dalam semua tempat solat, cuba dia pujuk kita, dia nak share dengan kita, nak suruh kita bawa hati dan perasaan kita dan juga akal kita ketika 3 tempat ni, bawa. Jangan bagi dia lari. Akal kita dengan kalbu kita jangan bagi lari waktu 3 tempat ni. Biar dia berserta dengan kita, bersama dengan kita pada 3 tempat. Yang pertama, inda qawli wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Tang tu kena tumpu dia kata. Tak kala kita baca doa iftitah sampai tang wajjahtu wajhiya lillazi. Apa maksud dia? Wajahku menghadap wajahmu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Allah no. Kadang kita tak rasa besar solat ni, pasal kita tak tahu kita sedang menghadap, muka kita sedang menghadap zat Allah yang maha menciptakan langit dan bumi. Besarnya solat yang sedang kita perform tu, sebab kita sedang menghadap zat Allah, muka kita. Perkataan tu pun tengok Tuhan, dia set mai kat kita. Tu kata-kata Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam dalam suratul An'am kalau tak silap ustaz. Perkataan Nabi Ibrahim tu, wajjahtu wajhiya lillazi fataras sama. Wajah tu makna wajahku, muka aku ni, muka kita ni menghadap wajah Tuhan yang buat langit dan bumi. Takkan kita nak buat main-main lagi. Sebab tu dia suruh kita cuba ambil makna di situ. Bila kita ambil makna tu, kita faham betul-betul, insya-Allah seluruh solat kita jaga. Pasal apa? Bermula dengan kepahaman kita, aku ni sedang menghadap wajah Allah. Walaupun sekarang kita ni tak bolehlah menjisimkan Tuhan, tetapi dalam ayat tersebut wajah juga. Jadi kita terjemah zat lah, zat diri dia. Sebab kita terjemah wajah, sebab kita takut dia nampak menjisimkan Tuhan dia. Sebab ulama'
sifat 20 marah. Ulama-ulama usuluddin tak bagi kita duk menjisimkan Tuhan ni. Bila kita sebut wajah, aku mengajak wajah, baik, Tuhan ada wajah. Dia mula duk perasan, duk buat bayangan wajah Allah macam mana pula. Jadi tak nampak, tak mai. Sebab wajah Allah, kita nak buh wajah kat dia macam mana, kita tahu dah dia bukan macam kita. Lah ni senang, kita kata wajahku sedang menghadap zatmu ya Allah yang maha mencipta langit dan bumi. So dia kata bila kita boleh bawa hati kita, bawa akal kita ketika kita menyebut perkataan itu, insya-Allah tu dah cukup baik dah kita. Tu tempat yang pertama. Bermakna insya-Allah seluruh solat kita nanti akan jadi elok. Dan sebab tu Ustaz kata kita ni nak dapat salat khusyuk bermula daripada wuduk lagi. Wuduk kita tu, waktu kita ambil wuduk tu, kita kena fokus dah. Kena fokus dah. Sebab tu kalau ambil wuduk cincai buncai, sehari semayang pun cincai buncai. Tu ditambah cincai buncai pula lah. Cincai tu bahasa Cina, ditambah buncai pula lah. Cincai buncai makna dia akan jadi tak fokus. Kalau daripada wuduk tu dah tak fokus. Kita kena fokus daripada wuduk. Sebab tu Imam Ghazali juga bagi tips kat kita. Ketika wuduk tu kita ingat Allah dah. Ketika kita basuh muka kita ingat, ya Allah putihkanlah muka aku di hari kau memutihkan muka dan menghitamkan muka. Nanti di hari kiamat. Kita berdoa dah siap-siap, ya Allah jangan kau hitam muka aku di akhirat nanti, putihkanlah muka aku di akhirat nanti. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, tu dalam surah Ali Imran. Allah kata hari di mana Allah memutihkan muka seseorang dan Allah menghitamkan muka seseorang. Itu dia sebut. Jadi bila kita basuh tangan pula, dia suruh kita ingat, ya Allah berilah kitab catatan amalanku sebelah kanan ni. Bila basuh sebelah kiri, ya Allah jangan bagi kitab catatan amalanku sebelah kiri. Ingat dalam hati kita nak bagi khusyuk. Lepas tu basuh kepala, ya Allah tolong letakkan kepala ni di bawah lindungan arasy. Di hari tidak ada lindungan melainkan lindunganmu ya Allah. Basuh kaki, ya Allah jangan gelincir kaki ni di atas titi sirat. Basuh sebelah ni pun sama, ya Allah jangan kau gelincirkan kaki aku ketika meniti titian sirat. Tu dia baru dia mai khusyuk. Masa duk wuduk tu duk ingat dah akhirat, duk ingat dah Allah, ya Allah tolong aku ni, tolong aku ni, tolong aku ni. Setiap yang ada signifikan, ada kena mengena dengan kita di akhirat nanti, anggota-anggota kita tu kita minta siap-siap dah. Sebab tu siapa yang wuduk dia khusyuk, kita nampak dia buat tu pun nampak tumpu dah. Kita duk tengok dia ambil wuduk tu pun kita nampak, dia ni kenal Tuhan betul ini. Pasal dia ambil wuduk pun tak cincai, dia basuh elok. Ustaz Dr. Rajin sebut satu yang kita boleh tengok ialah satu rakaman sehari dalam kehidupan Tok Guru Nik Aziz. Mereka tunjuk dia ambil wuduk sambil duduk bertinggung. Dia bertinggung, dia bawa satu cebok air. Dia gunakan satu cebok tu, dia ambil wuduk. Begitu tertib, lendik. Ustaz kata satu hari Ustaz pergi ziarah, dia meninggal 2015 naik flight daripada KLIA turun pi di Kota Baru tu, Pekalan Cepah tu, kami pi dan sembahyang jenazah dia. Lepas tu ada wartawan mai duk tanya Ustaz, apa keistimewaan Tok Guru Aziz ni? Di antaranya meja qayyum tu, meja besar qayyum yang duk tulis buku-buku tu, dia mai tanya. Jadi Ustaz kata Tok Guru ni dia mengajak kita bukan cakap ya, kita tengok diri dia tu pun kita dapat ilmu dah. Di antara yang Ustaz kata kat dia ialah kita tengok dia ambil wuduk tu pun kita dah dapat satu kesedaran. Tok Guru ni khusyuk dia ambil wuduk dan seni. Tengok balik, search balik, cari YouTube Tok Guru ambil wuduk. Kita tengok, dia ambil wuduk satu ni dia tumpu. Yang kedua dia ambil itu cermat, dia tunjuk kat kita satu cebok air saja. Dia maknanya dia beramai sungguh hak Nabi pesan kat Sa'ad bin Abi Waqqas.
Yang Hakim selalu siap hadis tu, yang Nabi tanya, apa jenis pembaziran ni? Nabi tanya, Sa'ad, hang duk membazir apa ni? Dia tanya balik Nabi, adakah di tengah sungai yang mengalir ni pembaziran? Dalam wuduk pun pembazir? Nabi kata, walau anta fi nahrin jad, walaupun engkau di tengah sungai yang mengalir, Nabi kata jangan bazir air. Pokoknya tu guru dia apply apa yang Nabi suruh tu. Dia boleh ambil di kolam. Boleh dia ambil di kolam macam kita lah, ambil uduk jenis tak tahu hala ni, jenis tak fokus cincai ni. Macam orang, kadang ustaz kata macam orang gila, tampak muka macam orang gila. Tak macam orang waras. Orang waras tu cetuk guru tu. Tumpu elok menghadap Tuhan dia, cara dia ambil tu dia menghayati, tahu tak? Dia menghayati, dia nak menghadap Tuhan sekali. Dia cedok, dia ambil basuh. Yang menarik ustaz dia boleh basuh kaki dia, bertinggung, dia suar kaki, tak jatuh tu sambil duduk gosok. Allah, hak tu seni tu. Hak tu kata Tok dulu boleh buat. Kita tunggin terbalik. Nak gosok kaki, duduk tinggung sebelah tu. Itulah dia cara Nabi. Depa boleh buat. Dan dia waktu tu ustaz asal dalam 80 lebih dah. 80-an kot sebelum dia meninggal tu. Dia meninggal 83 kan. Mungkin rakaman tu dalam 78, 79 umur dia. Masa tu dia pun MB lama dah. Dan dia pun rakam, dia ambil wuduk. Jadi ustaz tengok, ya Allah, hak ni Densman kot buat sehari dalam Tok Guru tu. Dia punya dokumentari. Jadi ustaz bagi tahu kat tu lah, wartawan yang main tanya ustaz tu. Tu yang kata, bukan dengar dia bercakap lagi. Dia dakwah bilhal, dengan perbuatan dia bisa menawan kita. Tu yang kata aura dia tak jumpa dah. Nak cari macam tu 1000 tahun lagi baru jumpa. Tu kata bukan senang seorang tokoh hilang. Nak ganti balik tokoh tu payahlah. Tengok satu negeri Kelantan, tak ada. Satu Malaysia nak ganti dia, tak ada. Satu dunia main nak ganti tempat dia tu, nak tunjuk aura macam dia tu, tak ada dah. Anak dia sendiri tak boleh, cucu dia tak nampak lagi. Payah nak kata lahirkan tokoh ni no. Sebab tu dikatakan bila hilang tokoh ni, hilang memang dah berganti, tetapi tidak seperti. Tidak seperti makna tidak sama. Ulama ni dia hilang, payah berganti. Hak lain boleh. Tok Guru kita Ustaz Fahmi Zamzam, almarhum rahimahullah ta'ala, dia sebut dalam satu kuliah dia kata pepatah tu terpakai pada yang lain, bukan pada ulama. Pemimpin ke, Perdana Menteri ke, hilang tumbuh, patah berganti. Tetapi pepatah ni untuk ulama tak boleh pakai. Kita pasal apa? Tak sesuai nak pakai pepatah ni. Sebab apa? Yang ganti tak seperti. Mungkin dia ganti juga MB, dia ganti juga sebagai Mursyidul Am, dia ganti juga, tapi tak sama seperti itu. Dia tak boleh kita nak kata pepatah ni nak pakai pada yang lain, boleh dia kata, tetapi bukan pada ulama. Maka tuan-tuan ustaz jawab begitu, kata kepada wartawan tu, bermakna dia ni satu tokoh yang kita boleh dapat ilmu tanpa perlu kita dengar dia bercakap. Kita tengok perbuatan dia tu pun kita dah boleh dapat sesuatu. Tengok Ustaz ambil tadi, daripada kita tengok dia wuduk tu, kita tahu dia khusyuk, kita tahu dia menghayati, kita tahu kata dia ni kenal Tuhan dia betul, kita tahu dia ni tak cincai dalam ibadat. Kita tahu lagi tak membazir, dia ikut sunnah Nabi. Nabi larang pembaziran dalam wuduk. Kita kecedok jurih kaki tu, kalau guna ayat qalah sampai 5-6 cebok. Kadang satu kaki. Lepas tu kaki sebelah lagi, tengok dia tu sebut satu kaki, apa puan sebut 5-6 cebok. Sebelah kaki lagi 5-6 cebok lagi. Pembaziran di dalam wuduk. Yang tu saja pun tahu dah ni bukan ikut Nabi, ikut syaitan. Pasal apa? Pembaziran itu saudara syaitan. Dia pun nak reduce benda tu, tak mau jadi saudara syaitan tu. Dia pun ingat
So dia ambil secebok tu, ustaz tengok dia basuh kaki, guna air secebok tu, sempurna wuduk dia. Yang kita sampai setimba 2 timba sekolah haram tak sempurna wuduk. Nampak pun tahu. Nah, tu dia tuan-tuan. Dia gosok kaki dia, selat jari-jari dia sambil dia duduk bertinggung, tak terebah, tak tomoh. Orang Kedah kata tak tunggin. Tak tunggin. Kalau kita tunggin kot tu kan, tunggin kot ni, tunggin kot depan pun boleh jadi. Nah, puluhan dah umur tu, 70 duk elok lagi, lutut lembut lagi, boleh lipat, boleh duduk bertinggung, suar kaki basuh sebelah kaki dia tu, dia selat dia basuh. Lepas tu dia tak kaki ni, dia angkat kaki belah ni pula. Amboi mak. Tu dia Tok Guru. Nah, tu baru Tok Guru tu. Hak lain Tok Haru, Tok Garu ya, bukan Tok Guru. Nah, tu baru Tok Guru. Nah, Tok Guru ni kita tengok depa. Tengok depa tu kita rasa ingat Tuhan dah. Baru tengok ustaz kata. Belum dengar dia bicara lagi. Belum dengar dia kupas lagi. Baru kita duk ikut dia pi. Tengok dia ambil wuduk, tengok dia semayang. Nah, kita dah tahu kata, oh dia ni memang Tuhan. Tu sebab tu aura dia. Bila kita semayang belakang depa, kita ada aura khusyuk tu main kat kita juga. Main kat kita. Sebab tu kalau dulu kita pi tuan-tuan Kelantan, kata baru ustaz duk pi, mesti semayang subuh pi Pulau Melaka. Nak semayang belakang dia. Dia imam, jadi imam. Sekali dia bagi tazkirah subuh sikit. Dan dia kata selalu orang nak buat budak-budak tahnik lepas subuh tu, pada kuliah sikit, nanti buat main lah baby main. Untuk ditahnik oleh Tok Guru. Anak ustaz dulu Hat Sulong minta dia buat minyak selusuh. Dia main Masjid Sanwi, ustaz bawa dia main. Tulan dia ada sini, bawa main sembahyang Zuhur masa tu. 2,000 orang main kuliah Zuhur Masjid Sanwi. Penuh atas dan bawah Masjid Sanwi tu. Pasal apa? Tok Guru nak bagi tazkirah Ramadan masa tu, kuliah Zuhur. Dia pun main. Ustaz kata ni Tok Guru anak nak dapat anak pertama, anak sulung masa tu. Dia main sekitar 2008 2009 gitu. Maka bagilah kat dia minyak, suruh dia baca sikit supaya selusuh bagi mudah salin. Rumah dia pun buat. Lepas pada dia kuliah apa, ustaz suruh dia buat awal tu, dia tak mau. Dia kata anak bukan main nak buat ni, nak ceramah. Dia kata nak bagi ilmu. Hak tu satgi. Dia kena marah dah. Cengih dia mana. Dia tak bagi muka punya. Dia kata tak boleh, satgi. Hak tu satgi, dia kata. Lepas tu ustaz suruh dia duduk nak bersalam. Dia tak mau. Pasal dia nak berdiri lama. Tak mau dia, orang duk sembah dia, duk main, duk hormat dia, tak mau. Dia tak mau nak tak kursi bagi dia, orang pakat nak salam kan dia. Dia kata tak payah, sambil berjalan. Tak pegang dia sebelah, bawa dia pergi sampai kereta. Tak payah duk jadi orang kata apa, duk menyembah dia, tak mau. Duk hormat, duk sanjung dia, duk puja dia tak mau. Tok Guru hak betul tak mau orang puja dia. Tok Guru hak tak apa betul ni, yang sonok sangat orang duk cium tangan. So jilatkan tangan kiri tu. Melampau. Tok Guru betul tarik. Tak mau. Orang duk cium-cium tangan depa, takut hati depa. Dia jadi kod lain. Dia main riak dan sebagainya. Tu semua pengajaran tu. Jadi orang kata apa? Bermakna bukan saja kita dengar mereka bersyarah, kita tengok mereka pun kita rasa ingat Tuhan dah. Kita semayang. Tu yang kata orang yang soleh Rabbani, dipanggil apa? Insan Rabbani. Insan Rabbani ni bermakna kita tengok dia, kita ingat Tuhan. Tu insan Rabbani. Kalau kita tengok dia tak apa-apa pun, bukan Rabbani lagi. Rabbani ni insan ketuhanan dipanggil. Bermakna kita tengok dia, kita akan ingat ke Tuhan. Kita akan ingat Tuhan kita. Tu insan Rabbani. Dia ada istilah Rabbani, insan ketuhanan. Rabbani ni makna insan yang membawa kita ingat Tuhan. Tu nombor 1. Ketika baca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Cuba fokus, cuba tumpu, cuba konsentrate ketika kita melafazkan wajjahtu wajhiya lillazi. Pasal tally dengan makna dia tu, tally dengan makna supaya kita dapat khusyuk tu.
Sesuai sangat. Pasal bila kita faham makna wajahku menghadap zatmu wahai Allah yang buat langit buat bumi, rasa apa? Kita rasa kita kena jaga sopan santun, adab, tata sila, protokol. Sebab bila menghadap, kita ingat balik kalau menghadap raja, menghadap sultan, menghadap agung, kita jaga etika, protokol. Kena angkat tangan. Pegawai protokol mai duk latih kita rehearsal raptai. Sebelum kita pergi menghadap tu, dia akan ajak langkah macam ni. Tak boleh bagi belakang, tak boleh bagi punggung, kena bagi unuk. Tak boleh pusing depan tu, kena unuk. Cuba tak fokus kita waktu kita pergi menghadap agung, jatuh tunggin terbalik sebab tak fokus. Nak naik tangga tu, nak turun tangga, lepas tu nak pusing tak boleh, kena unuk dulu 2-3 langkah. Lepas tu nak sebut apa, tak boleh sebut biasa, terima kasih tuanku, tak boleh. Menjunjung kasih tuanku, tu dilatih tu. Kami dulu tuan-tuan di Kedah, Ustaz 2 kali menghadap Sultan Kedah. Satu ambil syahadah Maktab Mahmud, menghadap sekali. Lepas tu ambil ijazah di Insaniah dulu ni, College Universiti Insaniah. Dia main bagi kat Ustaz Zalim. Jadi kami tahulah nak menghadap, nak ambil hadiah tu. Depa dah bagi tahu latih dah. Satgi dia kata semua jangan sebut terima kasih apa, kena menjunjung kasih nah, jangan duk terima kasih nah, pasal ni bukan orang biasa, sultan, raja. Kita tak boleh berguna bahasa, kita kena junjung bahasa istana. Apa dia? Menjunjung kasih tuanku. Sultan Dahlim tengok, junjung kasih dia angguk. Nah, tu kita kena unduk. Tolak, tak boleh duk pi duk berjalan bagi tu dia beralih tu, tak boleh. Tu makna kena fokus. So bila kita kata wajah kita mengajak Tuhan, raja sekalian raja, takkanlah kita nak buat lebih kurang pada raja biasa. Kalau raja biasa pun, raja dunia pun, kita dah jaga etika protokol. Takkanlah dengan raja sekalian raja, iaitu Allah, kita nak buat lebih kurang, tergaru-garu. Takkanlah kita nak menguap-menguap duk tengah semayang. Kita akan jaga. Yang duk jadi tak jaga, kita duk ingat Allah tu biasa. Kita tak tahu kita duk menghadap ni siapa. Kita tak tahu kita duk menghadap ni sekalian raja. Barulah kita tahu bila kita faham makna dia. Barulah kita tahu bila kita mengerti, menghayati. Oi, aku ni bukan menghadap bahasa biasa. Aku bukan menghadap kaleng-kaleng ni. Aku sedang menghadap sultan segala sultan, raja sekalian raja, Tuhan pemilik sekalian alam, yang buat langit, yang buat aku, yang buat bumi, yang bagi ke aku macam-macam nikmat. Barulah kita akan jaga solat kita tu khusyuk. Pandai Imam Ghazali, dia cari hak boleh touching hati kita tu, hak boleh touching akal kita, pikiran minda kita pun touching, sentuh, hati kita pun sentuh. Sentuhan minda dan sentuhan qalbu dipanggil. Tang tu kita tak tahu ni. Imam Ghazali share umur 55 yang pandai nak menghayati ibadat. Kita duk ingat 70 kot baru nak khusyuk solat, no. Tak sampai pun 70 depa dah menikmati dah. Kadang-kadang kita lagu tu lah. Ingat orang bila sampai usia mah, warga mah, depa 50 tak sampai 60, sampai 6 bukan warga mah kan. 60 ke atas baru warga mah kan. Dia ni makna meninggal tak ada jadi warga mah, warga Perak dah kot. Dia meninggal 55 gitu. Tetapi macam orang yang dah hidup lama. Tu yang kata kita kena pandu kepada pedoman depa ni, nak share dengan kita rasa depa tu, depa kesian kat kita. Takut kita tak boleh rasa nikmat tu, depa buat kitab, turunkan dalam kitab tu supaya kita boleh tiru, ya Allah. Ni kata Imam Ghazali ni, kita kalau pergi mengaji kat dia teriak apa nak dengar dia duk bercakap, pasal dia dah umur 50-an tu dah mula prepare dah nak menghadap Tuhan. Yang kedua, inda qawli iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia pujuk kita kalau tak boleh semua ingat Tuhan, tumpu. Dia kata yang kedua, tumpu pada bacaan ini, pada ayat ini. Akan dikau kami sembah, akan dikau kami minta tolong.
Tolonglah, dia kata, cuba tumpukan hatimu dan akalmu ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah, akan dikau kami minta tolong. Okey, perempuan sekalian, tuan-tuan, sampai tentu jangan duk pirata. Tarik akal kita, mari. Tarik perasaan kita, mari bersama kita ketika kita membaca ayat tersebut. Hanya saja Engkau yang kami sembah, hanya saja Engkau yang kami minta tolong. Dipanggil maf'ul muqaddam, didahulukan maf'ul. Selalu maf'ul ni duduk iyyaka na'budu tu sepatutnya na'budu iyyaka, kami sembah akan dikau. Kan jadi maf'ul. Akan dikau tu sepatut duduk belakang, dia bukan duduk depan. Maf'ulun bih, maf'ul muqaddam, didahulukan iyyaka tu. Akan dikau kami sembah, sepatutnya kami sembah akan dikau. Dia tak kuat. Kalau kami sembah akan dikau, tak berapa kuat. Tapi kalau kita dahulukan dia, akan dikau kami sembah, akan dikau kami minta tolong, dia ada sedikit penekanan makna. Makna bila kita dahulukan maf'ul itu, orang yang kita nak sembah tu kita sebut dulu. Kemudian baru kita nyatakan fi'il kita, baru kita nyatakan perbuatan kita. Kan? Selalunya dalam grammar, orang yang kena orang yang kena buat tu, maknanya tempat yang kita nak sembah tu dahulu, kemudian baru kita nyatakan perbuatan kita. Kita sebut perbuatan kita dulu, baru kita sebut orang yang nak terima perbuatan kita tu, orang yang nak kena perbuatan kita tu kan. Macam kena pukul ke apakah, kita sebut dulu perbuatan kita, lepas tu baru orang yang kena pukul misalnya. Nah, tetapi ni iyyaka na'budu wa iyyaka, kita sebut orang yang kita nak sembah tu dulu. Zat yang kita nak sembah tu kita kata akan dikau kami sembah, akan dikau kami minta tolong. Sebab tu dulu terjemahan dulu Ustaz pakai tu, terjemahan ikut grammar Arab. Kalau terjemahan kita hanya saja ni adatul hasri innama, patut hanya saja innama, bukan iyyaka. Hanya saja terjemahan untuk innama. Tetapi kalau iyyaka ni terjemahan yang kita kena pakai nak bagi real nampak tu, guna Ustaz sebut. Dalam solat nanti kita sembahyang zuhur lagi, iyyaka na'budu tu akan dikau ya Allah. Buat macam tu. Kami sembah akan dikau ya Allah. Baru nampak macam dialog kita dengan Tuhan. Baru kita menghadap betul. Jadi ya Allah, akan dikau kami sembah, akan dikau kami minta tolong. So dia kata dengan sampai tahun tu kita kena tumpu. Masa itulah kita kena hadirkan kebesaran Allah Ta'ala. Kita kena kenang balik, kita ni perlu dia, bukan dia perlu kita. Allah Ta'ala tidak memerlukan kita. Kita tumpu ke kita tak tumpu ke, kita solat ke kita tak solat ke, kita fokus ke kita tak fokus ke, kita khusyuk ke kita tak khusyuk ke, dia tak luak sikit pun, dia tak terjejah sedikit pun. Tu kita kena bawa ketika tersebut iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Yang terjejah, yang akan kita luak kita bila kita tak tumpu, bila kita tak khusyuk, bila kita yang rugi, kita yang akan menanggung risiko akibat tak khusyuk solat tu. Kita lah yang akan jadi kosong jiwa, kita lah yang akan jejas, kita lah yang akan tak berjaya. Sebab Allah kata orang yang berjaya itu orang yang khusyuk dalam solat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un.
Jadi di situlah bila kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah kami perlukanmu, mu tidak perlukan kami. Kami sabar miskin, engkau sabar kaya. Ini perkataan Tuk Guni Aziz juga ni. Kami sabar lemah, engkau sabar sabi kuat. Tu dia bab satu, kita bawa mai rasa tu. Bawa rasa hati kita tu. Ya Allah, betapa kami hina di depanmu. Betapa kami miskin di depanmu. Betapa kami ini mengemis rahmatmu. Kami tidak boleh terlepas daripadamu walau sekelip mata. Baru mai khusyuk. Kena duk bercakap dengan diri kita tu. Kena duk kenal Tuhan, kena duk ingat jasa-jasa dia, kena kita duk sebut, mention selalu. Allah ni perlu, tak perlu kita. Kita perlu Allah. Pasal apa kita kata nasta'in? Dia saja yang boleh tolong kita. Ya Allah, kami tahu kau seorang saja yang boleh tolong kami. Lain pada kau tak boleh tolong. Kalau 1000 doktor pakar nak menyembuhkan kami, kau tak izin, tak jadi. Beribu ringgit dibelanjakan nak dapat sihat, kalau kau tak bagi, tak dapat sihat. Ratus ribu operasi jantung sebagainya. Kalau kau tak izin, kalau kau tak benar, tak tolong kami, nasta'in tu kau tak bagi, nescaya binasa kami, nescaya gagal kami. Betul? Tu sebab kita kata hanya sanya dia saja boleh tolong kita. Yang tu i'tiqad kita, keyakinan kita. Dia saja tempat kita nak minta tolong, akan dikau kami nak minta tolong. Jadi di antara yang kita perlu pasakkan dalam rasa dan dalam minda kita, dalam hati dan juga akal kita, tak kala kita baca, ya Allah, kami nak menyembahmu dengan sepenuh hati, nak minta padamu pun dengan sepenuh hati kami, keyakinan kami, dan kami rasa dengan hati kami, sanubari kami dengan sebenar-benar rasa bahawasanya engkaulah Tuhan kami yang kami sembah, yang boleh bagi manfaat, yang boleh bagi mudarat. Tu bila kita sebut nasta'in tu, makna kita nak minta tolong, nak bagi hilang mudarat, nak bagi kita dapat manfaat. Dari dia saja kita boleh dapat manfaat, dari dia kita boleh dapat manfaat. Sebab tu Ustaz kata, dia tak perlu kita, kita yang perlu dia. Maka kita kena buat elok-elok. Jangan buat lepas batuk di tangga, jangan buat cincai, Ustaz sebut cincai punjai. Tetapi buat dengan solat yang kita perform itu, perform dengan penuh rasa. Saya termasuk pula 5 rasa yang kita perlu bawa dalam solat. Imam Ghazali juga, ini dia share kita 3 tempat. Sagi 5 rasa pula. Kalau ikan tom yam di kedai tom yam, 3 rasa. Jadi pagi ni Ustaz jamu perempuan, lebih lagi lah 5 rasa. Lebih 2 rasa. Jangan buat main. 5 rasa yang kita kena bawa ketika solat nak capai khusyuk. Yang ketiga, tang mana kita nak bawa, nak bagi tumpu ni, dia share dengan kita. Inda qawli assalamu alayka ayyuhan nabi. Tak kala kita bagi salam kat Nabi dalam tahiyat awal, tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tu Nabi bagi salam kat Tuhan tu. Nabi ucap dulu ketika menghadap. Ni kena ingat ni. Dialog ni adalah ketika Nabi menghadap Allah Ta'ala dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi duduk macam kita duduk tahiyat tu. Duduk bersimpuh tu. Di depan zat Allah Ta'ala. Bersimpuh dan Nabi bagi salam. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Nabi kata macam tu. Patut Allah Ta'ala balas, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi waktu bagi salam tu, cuba hadirkan
Nabi, dia kata. Dalam hati kita, ketika sebut Nabi itu, cuba rasa kasih sayang Nabi, cuba rasa pengorbanan Nabi, cuba rasa perjuangan Nabi, cuba ingat Nabi yang bawa kat kita solat, Nabi yang bawa kat kita iman, Nabi yang bawa kat kita Islam, Nabi yang bawa kat kita cara hidup yang sempurna, cara hidup yang diredai Allah, Islam. Ingat balik kat dia tu, waktu kita sebut nama dia Nabi, jawatan dia tu, Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Masa tu dia suruh kita bawa segala rasa kita, segala minda pikiran kita tumpu kepada perkataan Nabi tu. Bagi kita teringat dalam solat, oh aku ada Nabi. Oh aku ada Nabi. Nabi inilah yang bawa aku mai ke aku solat, yang bawa mai ke aku iman, yang bawa mai ke aku ibadat. Kenal Tuhan. Lalu kita pun akan buat dengan terbaik. Malu kat Nabi. Nah, teringat kat Nabi perjuangan dia nak bawa Islam, iman, nak bawa solat ni. Yang aku boleh solat hari ni pasal Nabi aku tu lah. Jadi takkan nak buat jinjai lagi. Jadi kita boleh buat dengan khusyuk, dengan sempurna, dengan penuh rasa, bukan main-main, dengan sungguh-sungguh dalam kita solat. Bila 3 tempat tu perempuan, bila sebut Nabi, kenang jasa Nabi. Bila sebut Nabi, kenang perjuangan Nabi. Bila sebut Nabi, kita ingat segala kasih sayang dia. Ni Nabi yang ku bagi salam kat dia ni lah, yang duk doa kat aku dalam setiap tahajud dia. Tak pernah tinggal kita, tak pernah tinggal kita dalam munajat dia. Walau dia tak pernah jumpa kita, walau dia tak pernah lihat kita, tetapi doa kepada kita sudah dia panjatkan kepada Allah. Allah maghfir li ummati. Doa dah. Sayang kat dia, sayang kita. Bila kita kenang balik cinta kasih kat Nabi tu, juga akan bawa kita khusyuk. Pandai Imam Ghazali touching. Dia pakar dalam bab hati ni. Dalam bab nak bagi khusyuk ni, dia bedah sungguh-sungguh. Ilmu Imam Ghazali, dia lebih kepada ilmu tasawuf ni. Dia nak bawa kita mengoreksi diri kita untuk mengenal aib diri kita sendiri. Dia tak ajak kita untuk buang masa duk mengaji khilaf ulama'. Dia kata, nak buat apa? Nak bergaduh, berbalah. Dia kata, buat apa? Kita ilmu manfaat. Dia kata, ilmu yang boleh membetul diri kita, ilmu yang dapat meningkatkan kualiti solat kita. Yang tu ilmu manfaat. Dia kata, aku nak bawa anak-anak muridku supaya dapat menikmati sedapnya solat. Itu ilmu manfaat. Daripada duk bawa habis masa duk tengkak kaul kau ni, kata kau ni, hantam rod pula, kritik pula pendapat-pendapat tu. Dia tak mau, dia kata. Bukan dia masa dia kita habis, kita duk sat saja di dunia ni. Jangan duk habis masa duk mengaji, duk kritik kawan ni, duk penat hujah kita, penat hujah kawan ni. Tak ada rugi masa hidup sat sangat. 60 70. Ustaz cerita dulu kan di sini, umat Nabi Nuh umur 900 panjang. Kita ni 60 70 average Nabi kita, purata. Kalau orang yang hidup zaman Nabi Nuh tu, dia kata kalau kita hidup, depa hidup zaman kita ni, depa tak buat rumah, depa buat pondok di atas kubur. Kerana terlampau cepat, dia kata, kami akan bina sujud rokok di atas kubur kami itu. Sebab untuk persiapan. Pasal hidup sangat. Kita bina bangunan macam nak duduk 1000 tahun. Pada hakikatnya 60 70 je. Perkemas sungguh, piling lepas piling, piling saja 2-3 kali piling. Punya nak bagi kukuh macam kita nak duduk 1000 tahun. Padahal depa kalau ikut Nabi Nuh sembang dengan wanita yang Ustaz cerita baru ni, dalam ni dewan ni, wanita tu kata dia anak dia mati 300, umur 300. Dia kata muda. Dia kata muda. Nabi Nuh kata, hang tahu tak, anak hang 300 ni, dia 800 umur dia, mak tu 900. Nabi Nuh 1050 umur dia 1050 tahun Tuhan bagi kat dia.
Jadi mereka duk, bila Nabi Nuh kata umat akhir zaman hidup hanya 60-70. Jadi si perempuan ni kata kalau macam tu mereka tumpu ibadat lah kot Nabi Nuh, Nabi Allah. Tak, Nabi Nuh kata tak. Mereka tetap buat maksiat, mereka tetap berhibur, mereka tetap berseronok, mereka tetap tinggal hukum hakam Allah. Lah dia kata kalau kita lah kalau hidup zaman tu, depa sembang, depa mau panjang. Kalau aku dah kata kat Nabi Nuh, kalau aku hidup zaman tu, aku tak buat rumah, dia kata. Aku akan buat pondok, buat khemah di atas kubur. Dan aku akan sujud rokok sebanyak-banyaknya. Kerana sat saja, tahan 70 tahun tu. Sat saja, pasal dia duduk lama tuan-tuan. Tu dia duduk seronok suka lagi, pasal dia duduk kata ada lagi masa panjang. Nabi Nuh 100 tahun enjoy dulu. 950 tahun dakwah dia. Makna dia mula dibebankan umur 100 baru dibeban untuk berdakwah. Kita umur 100 duduk dalam tu dah. Dia umur 100 baru mula begin untuk bagi dakwah, permulaan untuk dia bagi dakwah. Umur berapa? 100. Sebab dalam Quran kata dia mula berdakwah, jangka masa dia berdakwah tu 950 tahun. Umur dia 1050 tahun. 100 tahun tak ditaklif, enjoy dulu. Tak, Tuhan tak turun syariat lagi. Bila umur dia cukup 100, baru Tuhan buat turun. Engkau Nuh kena sampaikan dakwah, ajak orang kenal Tuhan. Umur dia 100, baru kenal, baru wahyu turun. Baru malaikat hantar mai kat dia wahyu, suruh bagi tugas kat dia. So 100 tahun awal tu dia biasa dululah. Tak ada beban apa lagi. Dosa pahala tak ada lagi, enjoy dulu. Macam kita balik 15 tu umur kita enjoy lah tu, Tuhan sedekah kat kita. Tok Guni Aziz sebut, dia kata 15 tu Tuhan tak ambil kira kalau kita belum balik 15 tu. 15 tahun tu sebagai bonus, enjoy. Tapi bila 15 dah cukup umur, tentu dia mula kira dosa dan pahala. Tuan-tuan perempuan sekalian, bila kita sampai 3 tu, sampai tak ayuhan Nabi tu, kita kena fikir, ingat ke Nabi kita, perjuangannya, pengorbanannya, kasih sayang dia kepada kita. Lalu kita pun akan buat solat dengan khusyuk. Pasal apa? Dengan kita ingat Nabi itulah kita akan main lazatnya ibadat. Seronoknya boleh buat apa yang Nabi buat. Kita boleh baca apa yang Nabi baca. Walaupun kita tak naik menghadap Tuhan kita, kita duduk di bumi, kita duduk di mana-mana, dalam kapal selam, dalam kapal terbang, kita bila semayang, kita menghadap Allah. Betapa Allah Ta'ala tak ambil sangat protokol kena pergi istana baru menghadap dia. Tak. Di mana saja kau boleh menghadap aku. Dan kau boleh baca apa yang Nabi baca. Dialog-dialog yang Nabi kamu baca, kamu juga baca. Tu maksud dia. Kena rasa besar hati kita. Rasa bangga kita boleh berdialog dengan Allah, dengan dialog yang diguna pakai oleh Nabi kita yang mulia. Perkataan yang Nabi guna, kita guna. Lafaz yang Nabi lafaz di depan Tuhan, kita pun lafaz di depan Tuhan kita. Kalau kita takbiratul ihram, kita sedang menghadap dia. Tu kena ingat. Baru dia main rasa, besar rupanya solat ni. Kita sedang menghadap pencipta kita. Kita sedang menghadap Tuhan semesta alam. Kita sedang menghadap Raja sekalian Raja. Jadi kita pun jaga tingkah laku kita. Kita jaga hati kita. Kita jaga minda kita. Supaya jangan lari meninggalkan kita waktu kita sedang menghadap dia. Tu tujuan Imam Ghazali sebenarnya dia pujuk kita 3 tempat tu. Sebenarnya tu psikologi tu. Sebenarnya bila ingat 3 tempat ni, akan ingat semua tempat, insya-Allah. Cara dia nak bagi kita tengok tip dia punya psikologi. Dia kata, kalau kamu tak boleh ingat semua pun, ingat 3 tempat ni.
Rupa-rupanya bila kita ingat 3 tempat tu, tempat-tempat yang very touching, boleh menyebabkan kita berasa fikiran kita dan rasa kita, hati kita boleh mai dalam semua solat kita bila kita jaga 3 tempat tu, insya-Allah. Ni pengalaman ni. Bukan dia share dengan kita, dia tak rasa tu, dia rasa dulu baru dia share dengan kita. Kemudian sikit lagi, ada masa sikit lagi, 5 minit lagi, Ustaz nak share pula 5 rasa yang perlu kita bawa dalam solat. Nombor 1, rasa takut. Al-khawf. Ketika solat mesti bawa, baru dia akan main khusyuk. Kalau tak ada rasa takut, nak khusyuk apa? Bermula daripada rasa takut, ya Allah aku takut kau tak terima solat aku, ya Allah aku takut dengan neraka-Mu, ya Allah aku takut dengan azab-Mu, ya Allah aku takut dengan murka-Mu, ya Allah. Dengan rasa takut tu kita akan buat dengan terbaik. Seumpama orang yang takut, dia akan fokus. Seorang yang diletakkan senapang di hujung kepala dia, dia akan buat dengan terbaik. Apa sahaja yang orang tu suruh, dia akan buat. Sebab dia takut nyawa dia melayang, senapang di kepalanya. Kalau kau tak buat, aku tembak. Jadi kita akan buat sehabis yang boleh menyebabkan dia tak murka kat kita. Kita akan buat bagi dia, si yang pegang senapang tu tak jadi marah kat kita. Sebab kalau dia mapung, dia tembak, mati kita. Jadi macam mana? Rasa takut macam tu lah ketika kita solat. Jadi kita akan buat sehabis baik supaya jangan bagi suara senapang yang duk hulur senapang tu naik marah. Kita akan jaga. Kalau dia naik marah, melayang kita, binasa kita. Jadi macam itulah rasa yang kita kena bawa ketika solat. Yang kedua, harap. Ar-raja dipanggil. Kalau rojak, mamak makan lah. Ni rojak ni tak boleh makan. Rojak ni rojak harap, boleh harap. Jadi bawa rasa harap, ya Allah aku sembah-Mu, aku sedang menghadap-Mu, ya Allah harapanku agar Kau redha padaku, harapanku agar Kau rahmat aku, harapanku agar Kau sihatkan aku, harapanku kepadamu ya Allah, dengan perform solat yang ku buat ni, Kau limpahkan ridwan-Mu, keredaan-Mu kepadaku, Kau limpahkan kesihatan kepadaku, Kau limpahkan kemudahan dalam urusanku. Tu kena bawa ketika solat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah. Tolonglah, minta tolonglah dengan daripada Allah dengan cara sabar dan solat. Yang ketiga, lepas pada al-khawf, ar-raja, yang ketiga rasa kepada Allah pula. Bukan rasa diri kita. Hak tadi diri nah. Harap, takut, harap tu diri kita. Sekarang ni kita kena rasa Allah pula dalam diri kita, iaitu al-haibah, rasa haibah. Bukan haibah diri kita, haibatullah, zat yang kita sembah tu. Kita kena rasa zat yang kita sembah tu zat yang hebat. Zat yang kita duk menghadap tu zat yang hebat, zat yang penuh dengan kehaibatan. Buang haibat diri kita, jangan duk masuk rasa haibat diri kita pula dalam solat. Tak. Rasa haibat zat Tuhan yang kita sembah tu, yang sedang kita duk menghadap tu, kena masuk rasa tu. Yang tu Ustaz sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi, dia perlu, kita perlu dia, bukan dia perlu kita tu. Rasa tu, rasa kehebatan Allah tu. Dia tak heran kat kita, kita yang kena heran dekat dia. Sebab dia tak perlu kita, kita yang perlu dia. Jadi kena buat elok-elok. Rasa kehebatan Allah masuk dalam hati kita ketika solat. Yang kedua, ta'zim, mengagungkan Allah tu kena ada. Zat yang kita nak sembah tu, jangan duk anggap dia biasa-biasa. Dia lebih pada biasa. Dia lebih pada semua raja-raja. Dia lebih pada semua sultan-sultan. Dia lebih pada semua presiden-presiden. Dia raja sekalian raja. Kena ingat yang tu, ta'zim, membesar, mengagungkan Allah. Rasa mengagung tu dalam hati kita. Tu dipanggil ta'zim. Dan yang last sekali,
Al-haya, malu, kena bawa rasa malu dalam solat. Jadi siapa yang duk ajak kita tak malu, jangan duk ikut. Ni lah dia ikut ramai pula tu. Kan ada orang duk ajak malu apa, malu apa, malu apa. Duk jajar lah ni, malu apa, malu apa. Ada ke patut pergi duk tanya malu apa? Sedangkan kita nak khusyuk pun kena bawa rasa malu. Bila tak ada malu, tu yang sembahyang tak khusyuk. Tak ada malu. Menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan tak ingat kat dia pun tak malu. Kita rasa malu bila menghadap Tuhan dalam keadaan tak ingat kat dia. Jadi tu yang jadi khusyuk. Sebab tu malu ni penting dalam iman lah. Masuk di dalam apa? Di dalam iman. Nabi sebut apa dah? Al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Dengan adanya malu itulah kita jadi khusyuk dalam solat. Cuba bayang tak ada malu. Bayang tak ingat pun tak rasa apa. Tak semayang pun tak rasa apa. Tak rasa berdosa, tak rasa bersalah, tak rasa malu. Ini bahaya tuan-tuan. Bila masyarakat Melayu kita sudah hilang malu, binasalah bangsa kita, binasalah negara kita, punah ranah, musnah tamadun kalau sudah tidak ada malu. Nabi ajak tuan-tuan, Nabi sebut dalam satu hadis, perkataan yang Nabi-Nabi dulu pesan kepada umat, dan aku pun nak pesan kat umatku, ialah iza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Apabila kamu sudah tiada malu, buatlah apa yang kamu suka. Tu pesanan Nabi-Nabi. Nabi-Nabi dulu pesan kat umat dia. Nabi Muhammad pun pesan kat kita. Nabi kata apa? Apabila kamu sudah hilang malu, buatlah apa yang kamu suka. Sebab tu Ustaz kata, bila lah ni hilang malu, tu yang jadi terjoget-joget, terkinja-kinja depan TikTok. Lepas tu satu dunia tengok. Dia lempak main kat kita Yahudi ni TikTok, app saja. Dia lempak main kat kita Facebook, dia lempak kita Instagram, dia lempak main kat kita TikTok, Facebook, YouTube, sampai tak ada malu, janji boleh duit. Dan bila mak dia marah kat dia, apa hang duk tunjuk kat orang, aku dapat maklumat kata ni hang duk TikTok, pergi duk hantar, pergi orang semua pekat duk tengok hang duk berjoget, bergencok, berkinja-kinja. Tak malu kah? Malu apa mak oi, dapat duit, bukan peri. Satgi orang view banyak, dia tengok bayar kat saya, YouTube bayar, Facebook bayar, masuk akaun. Ni malu apa? Mak dia tahu, masuk duit kah? Masuk duit tak apa. Buatlah apa-apa yang nak buat. Nah, bagi kat mak sikit. Nah, ambil. Dia pun bagi kat mak dah. Nah mak ni, bulan ni duit YouTube saya duk terkinja-kinja buat bahan tu. Kena buat bagi pelik-pelik sikit, bagi orang nak tengok. Kena buat bagi hilang-hilang malu sikit, baru orang tonton banyak. Kalau tidak, orang tak tonton, orang tak tengok, orang tak view. Kita buat pelik-pelik baru orang view. Nah, boleh londes sikit, londes sana, londes sini, baru orang tengok. Dia pun buat lah, dia buat. Maka tuan-tuan, ni lah dia. Malu itu amat penting dalam nak menjaga iman dan nak jaga solat. Sampaikan yang kelima, Imam Ghazali bubuh juga malu. Rasa malu mesti ada ketika kita solat. Barulah akan mari khusyuk di dalam hati kita. Itu dia. Bermakna kalau dalam solat pun kena malu, apatah lagi luar solat kena malu, baru kita jadi insan yang berjaya. Kalau tak ada malu ni punah, ranah, musnah Ustaz kata. Tamadun, civilization yang kita bina, negara kita yang kita bina ni, kalau malu sudah tiada, orang hina di peringkat antara bangsa. Indonesia perli kita, India buat gambar filem Tamil, kata kat kita, nah,
Hak cakap tak tahu dia kata apa tu, tapi ada maksud no. Kita dengar pun semak perut no. Ha? Tetapi tuan-tuan, ada maksud dia, boleh kata pengkalan. Dia panggil kita ni pengkalan of corruption. Land dia boleh sebut. Ha, tu pun duk seronok lagi. Jangan malu, jangan malu. Kita patut malu. Dihina sampai begitu. Tetapi tak ada rasa malu. Nampak macam mana dia ajak kita tak ada rasa malu. Takut benda tu masuk dalam generasi kita. Tu duk sebut tuan-tuan, hashtag tu duk tanam tu. Malu apa, malu apa, malu apa. Lah kali generasi kita tak ada malu. Bila kita kata malu, dia marah kita pula. Dia kata tak malu itulah trend. Malu tu pelik. Ha, sudah. Ha, dia kata satu masa yang benda baik dikatakan tak baik, yang tak baik dikatakan. Pasal apa? Doktrin dimasukkan dalam minda anak-anak. Pollution, pencemaran pemikiran, penjajahan pemikiran ni. Kita nak merdeka ni lebih bahaya daripada penjajahan fizikal. Kerana penjajahan fizikal dia akan tamat, tetapi penjajahan mental, penjajahan fikiran itu dia akan berlangsung sampai generasi demi generasi. Sebab tu kita kena batalkan hashtag ni. Jangan duk bawa perkataan tu, malu apa tu, tak boleh. Kena bawa, kena malu, kita kena malu. Ha, tu hashtag kita. Sebab malu itu sifat yang mulia, yang membawa kita kepada khusyuk, yang membawa kita kepada rasa lazat dalam beribadat. Kalau tak ada malu, tak ada rasa sedapnya ibadat, sedapnya lazat dan manisnya ibadat. Kalau tuan-tuan puan-puan nak rasa manis lazat ibadat, kena ada rasa malu. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah Ta'ala bagi kat kita rasa malu, rasa takut. Dua-dua ni rasa-rasa yang baik untuk kita berjaya dunia dan akhirat, insya-Allah. Nah, jadi sekadar itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.